العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan beliau taqaddama qawlu Aisyah radhiyallahu anha lamma su'ilat kaifa kana Rasulullah iza khala fi baitihi faqalat kana alyanan nasi basaman dahaka lam yura qattu madan rijlaihi baina ashabih. Lalu ni kita dok kecek mengenai perangai Rasulullah, cara tata susila tertib terening Rasulullah ketika bersama dengan sahabat-sahabat dia ataupun ketika dia berada di rumah. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah apabila ditanya macam mana Rasulullah ketika bersendirian di dalam rumah. Duduk dalam rumah lagu mana Rasulullah ni, buah ko, jenis lagu mana, depan orang nampak berjuru, belakang orang buah ko sama ko lagu mana. Maka Sayyidina Aisyah ni di antara isteri Rasulullah yang aktif lah kita kata. Kalau kecek bak hukum hakal ko, kecek bak hukum hakal dalam rumah, maka Sayyidina Aisyah rajin jawab. Manakala isteri Rasulullah lain tidak banyak meriwayatkan hadis, dan isteri lain itu sudah berusia dah. Sayyidina Aisyah ketika Rasulullah meninggal, usia dia baru 18 tahun umur dia. Dan dengan usia muda dia banyak menghafal hukum hakal daripada Rasulullah. Dan Sayyidina Aisyah ni tabiat dia suka bertanya. Maka Rasulullah masalah dalam rumah banyak Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Aisyah. Dan sahabat-sahabat dulu lepas pada meninggal Rasulullah banyak bertanya dengan Sayyidina Aisyah mengenai hukum-hukum hakal ke masalah dalam rumah tangga. Antara soalan dia bukan kait dengan hukum hakal, nak tahu. Kalau kita tanya Rasulullah ni tanya bab hukum hakal sudahlah. Ni sahabat-sahabat tanya lagu mana Rasulullah duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah ni ikut dia lah. Dia nak menetai, kau nak menerak, kau nak gapo dia. Apa tanya juga benda lagu tu. Privacy rumah orang. Tapi sahabat nak kata dia nak ikut Rasulullah. Siapa dalam rumah pun hamba nak ikut cara Rasulullah juga. Kalau tak tanya, duk main kerah lagu tu belaka, sudah tak siapa. Tak siapa berita tu kita. Mujulah ada sahabat-sahabat dulu buat benda hok kalau pok kita lah ni tak buat benda lagu ni. Apa tanya benda dalam rumah orang? Apa buat benda lagu ni? Ada sahabat begini. Ada sahabat tanya ikut Rasulullah, tanya belaka. Cara Rasulullah jalan, cara Rasulullah makan, janggut Rasulullah lagu mana? Tu sahabat mikir. Orang lah ni janggut bukan sunnah, serbai bukan sunnah. Kalau kakak ni duduk zaman sahabat kan. Rasa sebutir abu hadis tak mari kita. Marinya hadis bab semaya, bab puasa, bab zakat tu lah. Hadis muka lain tak siapa kita. Tapi sahabat ni cakna mengenai Rasulullah, dia tanya belaka. Benda hok kait dengan hukum hakal, benda hok tak ada kait dengan hukum hakal. Tujuan dia
supaya dia boleh ikut Rasulullah. Semua gerak-geri dia nak supaya biar Rasulullah belaka. Semakin rapat kita ikut Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah, semakin rapat hubungan kita, semakin kuat hubungan kita dengan Nabi. Orang yang beramal contohnya 50 sunnah Nabi, lebih dekat berbanding orang yang beramal 10 saja sunnah Nabi. Maka apabila semakin kuat kita beramal dengan sunnah Nabi, cara duduk Nabi. Kadang-kadang orang mikir benda tu tak ada kaitan dengan dosa pala. Ada dah 10 halik sana dia kata janggut. Tak syarat. Benda tu bukan sunnah. Sunnah jibillah lah, yang syarah dia lah. Sahabat dulu nak tiru belaka Rasulullah. Cara Rasulullah menyengging. Kita sebut dah cerita Abdullah ibnu Umar dulu. Naik kuda tiba-tiba sahabat tanya, buat apa mu lagu ni? Dok Rasulullah dulu sampai tempat ni Rasulullah buat gini. Sebab ada kayu ke, ada pokok, maka takut kena pokok Rasulullah buat gini. Katanya sahabat, pokok tu tebal dah lah ni. Apa buat lagu tu juga? Tak ada dah pokok. Dok. Nabi buat lagu tu. Ya, pokok tak ada pun. Tengok Abdullah ibnu Umar. Kalau kita gila mu. Bukan syariat ajar lagu tu, siapa perekat lagu tu. Dok, sahabat buat. Tengok. Tak lain tidak bukan nak ikut Rasulullah 100% kalau boleh. Biarlah benda tu tak ada kaitan kalau kita kis pokok kau gini. Dak Abdullah ibn Umar kata ikut dia. Biar pokok tak ada pun apa nak ikut. Berat. Ada sahabat tu meriwayatkan doa naik kenderaan. Lepas pada naik kenderaan Rasulullah naik unta, Rasulullah baca doa, Rasulullah pun sengih. Rasulullah teringat kau adalah benda-benda. Rasulullah pun senyum. Siapa kalau ni sunat kita kalau naik kenderaan, baca doa naik kenderaan, senyap senyum. Sunat senyum. Tak ada masalah kau bukan kaki kau kau dia ada pun. Sunat lagu tu. Padahal kalau kita mikir, mungkin Rasulullah mikir ada benda kau dia teringat. Bukan sunnah benda lagu tu. Benda tu doa sajalah. Apa riwayat siapa dengan senyum pun sudah. Semata basum litiba. Kemudian sunat senyum kerana nak ikut Nabi semata-mata. Biar kita tengah tekan kau naik ke bendera. Sunat kita lepas baca doa subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sunat senyum. Biar kita tengah tekan ada masalah nak pergi perang kau. Sunat lagu tu lagi. Tu. Sahabat faham agama lagu tu. Jangan ikut orang hok law ni hok faham agama cara dia. Ikut cara sahabat hok diiktiraf. Lagu mana dia faham agama. Maka benda-benda kadang-kadang kita kata benda ni ikut dia, pakai dia, nak pakai jubah, pakai gapo ikut dia. Tak. Sahabat nak ikut dulu. Maka tanyalah Sayyidina Aisyah, Rasulullah lagu mana gak duduk dalam rumah. Katanya Sayyidina Aisyah kata Rasulullah ni cukup lemah lembut. Kecek tak pernah kasar, kecek lemah lembut semacam. Kecuali ketika orang buat benda-benda maksiat depan dia. Maka dia akan bercakap tegah lah. Bukan supos serana. Rasulullah akan kecek tegah. Backing tak semestinya menaung. Rasulullah kecek ni tegah. Maka orang takut kepada Rasulullah. Sehingga ke sahabat tak berani akak muka belakang. Kalau ada benda yang tak kena dengan agama, Rasulullah akan kecek tegah. Berok. Maka tak berani seorang mana sahabat pun akak muka kecuali sepupu dia. Yakni Sayyidina Ali, muka keluarga dia. Dia dah biasa yang akan meredakan Rasulullah. Berani kecek. Orang lain tak berani akak muka belakang apabila Rasulullah kecek. Tu. Tetapi tabiat Rasulullah ni kecek lemah lembut dengan orang. Dalam rumah dia, dengan anak-anak dia, dengan keluarga dia, dengan orang tu kecek lemah lembut. Ni kecek Allah Rabbi, supaya pelakar. Huha, supaya orang. Kena ajar dalam rumah kita tu kecek, kalau nak pergi kecek pergi dekat. Oh ya molek. Ni hok duk dapur sorang. Duk nu, duk jiru bunga depan sorang. Menau hu supaya tarzed dah. Nampak terus kanan dah tapi kecek Allah. Maka Rasulullah ni orang cukup lemah lembut percakapan dia dan perangai dia lemah lembut. Tak gasar, tak terbolah lagu tu. Basaman dahaka. Banyak tersenyum dan banyak ketawa Rasulullah ni. Senyum semacam. Masalah penuh dalam kepala pun senyum macam. Bukan tekan tu. Ada orang senyum macam. Kayak ada hospital tu kan. Senyum semacam. Kita pergi ziarah dia pun senyum semacam. Hak tu masalah. Hak ni Rasulullah senyum semacam. Kita sebut dah
orang mukmin itu menyembunyikan kesedihan dia dengan Allah. Apa beza kita royak ke orang-orang lain tak boleh ubah pun. Masalah yang kita alami, maka orang mukmin dia pandai. Masalah dia ngadu dengan Tuhan ya. Dia tak tunjuk depan orang ramai. Orang ramai tak boleh selesai apa masalah hamba. Maka hamba dengan Tuhan hamba. Kecek siang malam masalah dia dengan Tuhan ya. Orang lain hamba tak ada. Maka depan orang lain sunyi semacam. Barulah orang suka. Ni muka. Abasawa tawalla. Abu sangkom toriro. Muka masih cukup-cukup. Sebab tu orang takut. Ni muka Allah orang alim. Muka menalih dak-dak kamu tengok. Sopo 1000 masalah. Pergi muka masih. Jadi orang tengok ke agama kita pun jadi masalah. Berkali masuk Islam jadi serabut berkali. Nampak muka sore-sore pergi kedai pun nampak serabut. Serabut, pas serabut. Serabut gapo kat kita ada Tuhan Allah. Kalau orang boleh rasa dia tu ada Tuhan, payah nak masai. Masai setara mana dia sebut nama Tuhan dia. Senyum semula. Tu. Ni muaka. Masalah gapo kat dia mau tekan setara mana. Dunia setara mana kak. Dahaka. Banyak ketawa Rasulullah. Jadi nyukalah Rasulullah ni. Kalau kecek pun Rasulullah senyum. Bukan Rasulullah tasawuf senyap ni. Bapa tak senyum? Tasawuf. Siapa dia ajar kata tak senyum tu tasawuf? Tok guru mana mari ajar? Rasulullah senyum, bapak tasawuf. Rasulullah ketawa, bapak tasawuf dia. Siapa dia mari ajar tak boleh senyum? Tak boleh, tak tasawuf. Siapa dia mari ajar lagu ni? Hak senyum bukan kerana Allah. Rasulullah ni buat gapo kerana Allah Ta'ala belaka. Maka kalau senyum hak bukan kerana Allah, hak tu hak mana? Senyum nganying. Senyum kata ke orang, tu tak boleh lah. Tapi senyum kerana Allah. Senyum nak menggembirakan hati tetamu kita. Hati orang mari jumpa kita. Kadang-kadang orang mengadu masalah. Dia nak tengok kita senyum ya. Allah hilang masalah hamba. Separuh dah soalan hamba pun tak ingat dah soalan tu gapo dia. Pakai ingat hilang masalah. Hak ni orang mari jumpa kita, dia bawa 5 masalah. Tengok muka kita masih naik 10 masalah dia. Gapo kita ni dok bawa agama, bawa hak Muhammadi ke hak Nabi Muhammad, kau bawa hak kita ni. Cara faham kita kau cara bawa Muhammad. Kalau bawa hak Nabi Muhammad tak ada orang tak suka dengan agama. Bapa orang lain ni petika ke agama. Dia rasa tak selesa tu. Dia rasa tak sedap agama. Bapa Nabi Muhammad boleh buat sedap, bapa dia mau buat tak sedap. Kita dok ayat agama Islam ni sedap-sedap tapi hak dia mau buat mari kat hamba tak sedap lasu. Kita dok ayat tomie ni cak kau ni sedap-sedap. Dia mau buat kamu, tak sedap ni. Kau buat saja. Nabi Muhammad dia buat mari kau sedap. Sebab tu orang Allah kalau tolak zaman Nabi Muhammad agama agak karut semata-mata. Semua tahu Nabi Muhammad baik, Nabi Muhammad bagus. Tapi kerana ada sebab dia tolak ni. Dhahaka lam yuraqatu, tidak pernah dilihat Rasulullah menghunjukkan jari dia di antara sahabat-sahabat dia. Ni. Perangai Rasulullah kalau duduk dengan sahabat, ia jaga. Kaki jangan duduk berunjuk depan orang. Orang tua kita pun ajar lagu tu. Kurang ajar. Rasulullah kalau dia sela, dia tarik kain dia. Tak sibuk jelo gitu. Dia tarik berapak. Belulung molek. Tak ada kata coking nak apa kaki pasal tekuk. Ni supaya tak bawa emosi. Kaki di atas ni. Buang orang. Oh semangat dah mau buang. Tak boleh. Adat tu kena ada. Tak kaki bawah. Tarik semula kain. Biar nampak jangan jolo. Rasulullah kalau dia duduk. Nampak. Kemah molek. Tak belunjuk. Tak jadi kaki coking. Kau kita tak. Itu perangai Rasulullah. Duduk dengan orang kena jaga. Penampilan kita. Dan Rasulullah ajar biar orang suka dengan penampilan kita. Jangan buat tasawuf tapi orang tengok. Tok guru tasawuf. Bang supaya siapa? Hush. Nak pergi tak segi jumpa kata tok guru ni khamak. Bang. Hush. Berat lalak penuh atas muka tok guru tasawuf. Allahumma salli ala sayyidina. Lupa kok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajar muka. Sahabat kalau duduk dengan Rasulullah, tak saya berhenti nak kecek dengan Rasulullah. Sedapnya layan dia, perangai. Dia duduk, tak ganggu ketenteraman orang. Tengok Rasulullah, jaga dia. Hati dia tak sedap tika, dia dengan Tuhan semacam. Dik dengan Tuhan. Tapi hak luar pun, jaga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hak tu tasawuf paling besar sekali.
Hak lain tu aksesori lah. Nak pakai jubah lagu mana, nak pakai serbai lagu mana, nak buh sebeh lagu mana. Aksesori tambah tu. Hak tu bukan matlamat dalam tasawuf. Nah. Katanya Sidi Rahimuddin kata tasawuf lah ni banyak aksesori pada hak asas. Enjin tak ada lah mana. Boboh spoiler, boboh tayar, boboh gonung, boboh nyala, boboh gapo dia, boboh hekong, enjin tak ada. Pedoh apa? Lah ni tasawuf ni banyak aksesori pada hak asas. Oi, kalau tak pakai serbai lagu ni bukan tasawuf. Kalau tak pakai lagu ni bukan tasawuf. Kalau bukan lagu ni bukan tasawuf. Pandai dia. Nabi Muhammad mari ajar apa dia? Hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubunganmu tiap masa dak dengan Tuhan. Mu buat ni kerana siapa dia? Mu tinggal ni kerana siapa dia? Mu kecek ni kerana siapa dia? Jaga Allah Taala. Dalam hati mu jangan putus. Dak. Hablum minan nas. Mu jaga peranganmu dengan manusia. Jangan buat masalah dengan manusia. Kecek mu lagu mana? Hati mu lagu mana dengan manusia? Boleh jaga dua ni. Syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Orang boleh jaga ni baru panggil arif billah. Orang yang kenal Tuhan. Kalau bawa ngaji ilmu hakikat, tak jadi arif billah lagi. Tak boleh jaga dua ni. Nabi Muhammad hati duk dak dengan Tuhan. Tubuh tak ganggu langsung. Kita ingat Tuhan tak khabar manusia. Tak mandilah, tak semayalah, kuat lajuk ingat Tuhan. Oh penat juga buat kita ni. Tapi Nabi Muhammad dua-dua kemah. Dengan manusia pun orang tak letak. Dengan Tuhan tak salah tak cara. Itu kena berlatih baru jadi arif billah. Waktu kita ngaji ni, kita ngaji perangai Nabi Muhammad nak suruh jadi arif billah. Katanya tutup guru hakikat kata, siapa ke Tuhan melalui Muhammad. Baru paling comel sekali. Kalau siapa Tuhan bukan melalui Nabi Muhammad, ada cacat celah dia. Maka hak paling comel, hak paling molek sekali melalui pintu Muhammad. Tu perangai Rasulullah. Ni kecek hakikat. Ilmu bunyi tinggi, kecek nyekik. Kecek orang dengar sakit hati. Perangai ya Rabbi tak serupa dengan akhlak Nabi. Pas lagu mana nak lagu tu? Ramai lah ni dok mendakwa ilmu buah saja. Tapi muamalah dia orang dengan lagu mana? Muamalah kita dengan orang lagu mana? Ni Nabi Muhammad ajar belaka, zahir, batin ajar belaka. Katanya dalam mata hikit Abi Madiyah kata, Muhammad ini ada zahir dia dan ada batin dia. Maka siapa dia ambil zahir Nabi Muhammad saja, maka tak ada lah batin Muhammad, matilah Muhammad. Kalau orang ambil batin saja, tinggal zahir, muka ambil batin saja, maka tak ada juga Muhammad. Kena ambil dua-dua, zahir dan batin, barulah jadi Muhammadi. Hak tu hak paling sempurna. Kalau tidak sempurna. Lam yura qattu madan ya rijlaihi baina ashabih. Radduhu sallallahu alaihi wasallam tahiyata bi ahsana minha. Rasulullah kalau jawab salam, Rasulullah jawab lebih daripada orang wisalam. Daripada Salman Al-Farisi berkata, datang seorang lelaki bertemu Nabi. Maka lelaki itu kata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Wisalam kepada Rasulullah ni bisa. Rasulullah mati pun sunat wisalam juga. Kita, kalulah puak-puak, nak sebutlah, nak bunyi dah. Kalulah puak-puak Wahabi ni orang mati. Wisalam apa? Orang mati dah. Tak sunatlah wisalam kepada orang mati. Tak. Kecuali Nabi Muhammad. Agama Islam melihat kematian dan kehidupan itu adalah benda yang sama sahaja. Sebab tu sunat kita beri salam kepada orang mati. Berbanding dengan Wahabi. Wahabi kata orang hidup ya kita boleh muamalah dia. Nak kira bicara, nak minta tolong masa hidup. Dia mati tak ada dah. Habis dah cerita kita dengan orang mati. Tak. Ahlussunnah wal Jamaah Nabi Muhammad sunat wisalam ke Nabi Muhammad. Kalau dia mati pun sunat wisalam. Nabi Muhammad kata siapa dia wisalam kepada aku,
Assalamu alaikum. Kita nak salam dah. Tiap-tiap hari Ahad malam Senin ni Rasulullah jawab salam kita. Jadi tanya orang duk sebut Assalamualaikum tu jangan senyaplah, rugilah. Kena wi salam juga kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wi salam. Antara kelebihan beri salam ni Rasulullah kata Allah Taala sendiri akan mengembalikan rohku kepada diriku dan aku sendiri akan jawab salam. Salam Rasulullah jawab waalaikumsalam kepada kita. Nabi ayat dah, bukan janji daripada ana. Ana tak tahu apa mula-mula gaib ni. Tapi Nabi Muhammad kata, "Mu salam kat aku jawab." Tu, bukan kata namamu disebut, nama ayahmu juga disebut. Tu dalam hadis kata, siapa dia wi salam kepada Nabi Muhammad, maka nama dia dan nama ayah dia akan disebut di hadapan Rasulullah. Fulan bin Fulan beri salam kepadamu ya Rasulullah. Maka di antara cara nak buat baik kepada ibu bapa kita hak meninggal dah. Ulama kata, apa dia? Beri salam banyak kepada Nabi kerana ayah kita sekalipun dia tak pernah beri salam, dia nama dia juga disebut di hadapan Nabi. Lepas tu juga gapo nama kita disebut di hadapan Nabi. Mudah nak minta syafaat. Apabila kita minta tolong dengan Nabi Muhammad, nama gapo dia demo? Nama Wahabi bin Wahabu. Wahabi tak biasa dengar wi salam ni. Ambo tak siapa dia demo betul. Kau umat ambo, kau umat mana? Tak boleh kau minta tolong. Tak tahu nama gapo. Ya kena nama kita biar sebut. Nama sekian be sekian. Nama gapo dia? Demo nak mari minta tolong dengan ambo. Nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Oh, Ahli Sunnah wal Jamaah. Biasa dengar nama tu. Nama ayah demo pun biasa sebut. Jadi gitu Nabi royak nama kita dengan nama ayah kita akan mendapat kelebihan di sisi Tuhan. Wi salam kepada Nabi. Dan sunat juga beri salam kepada orang mati kubur. Orang Wahabi nampak orang mati kubur ni batu kayu dah. Pedoh apa yang duk pergi tawasul, duk minta tolong dengan orang mati. Mari mati dah tolong ke apa dia dah. Cara mikir pelik sungguh. Nabi suruh wi salam kecek dengan ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wi salam. Sekalipun dia mati, ya sunat wi salam. Pedoh apa wi salam orang mati? Mikir cara Wahabi lah. Contohnya mikir cara Wahabi. Kalau ahli sunnah tak tanya dah, mari Nabi Muhammad royak, tak kawan kata dah. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat ghafarallahu lana walakum. Sunat kita baca doa kepada dia. Lepas wi salam, sunat orang mati, kita pergi kubur, pertama sunat wi salam. Kedua sunat doa ke dia. Mudah-mudahan Allah Taala ampun dosa kita, dosa popokmu juga. Ketiganya sunat berkecek dengan orang kubur. Ghafarallahu lana walakum wa antum salafuna wa nahnu bil asar. Munggi dulu, lepas ni aku pula pergi. Itu bukan doa tu dah. Tu kecek dengan orang kubur. Siapa dia ajar lagu tu? Nabi Muhammad ajar kecek dengan orang kubur. Kalaulah orang dalam kubur tak ada pedah, kau tak ada pergi kesel gapo dia, kecek gapo dia. Syariat Nabi Muhammad ajar benda sia-sia. Jadi kita pergi kubur tak salah, kita pegang batu ni semok kita Allah. Cik kalau buat sambal lada gak Allah habis nasi. Oh tu kita kecek bagi orang tak ada pedah juga tapi tak salah. Orang lain ni tak boleh kecek kubur marah. Pelik sungguh dok kata kita ni tahu sembuh kubur kau guano, pelik sungguh. Nabi Muhammad ajar suruh kecek. Nabi Muhammad ajar royak kepada ahli kubur. Demo pergi dulu, lepas ni hamba pergi pula. Tu bukan doa tu kecek lagu tu bukan lain ya. Hak mula-mula saat ni dah. Allahumma ghfir ya Allah ampun dosa dia. Tu doa. Pas kecek ni tak salah pergi rumah cik kita ke, nenek kita ke. Allah cik dulu deh, teringat cik lucu sungguh. Hari tu kapuhnya cabut kain pelekat. Dia yang cerita tu lagu. Tak apa, tak jadi bunuh lah kita kecek. Bukan kata sembuh kubur. Ni kecek dengan kubur sikit kat sembuh kubur. Nabi Muhammad ada seorang lelaki mari misalnya Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata wa alaika wa rahmatullah. Tambah Assalamualaikum wa rahmatullah. Maka mari pula seorang lelaki Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah. Maka Rasulullah kata alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Tengok Rasulullah layan orang. Kita orang jawab Assalamualaikum. Yalah. Nak jawab pun tak berapa nak jawab. Tak tahulah apa kita ni wali tinggi telajak lah kau guano. Tak boleh dengar suara orang, dengar suara malaikat macam kau guano tak tahu dah. Jadi Rasulullah ajar payah nak jadi arif billah weh. Bukan mudah.
Buah mudah. Nak kenal Tuhan ni payah. Bo nak buat kedai kopi boleh-boleh main haji boleh. Tapi nak buat zahir batin, buah ramah. Pak kita ramah duk buah. Cuba tengok dia lagu mana dengan Muhammad. Boleh kapuh ini. Jauh bumi dengan langit. Wali majzub. Majzub peringkat rendah. Hak tinggi kutub dia tak boleh majzub dah. Kutub tak pernah majzub. Kutub ni super dah. Kita tengok perangai dia, hati dia, cara perangai dia, hak tu hak paling dekat sekali. Hak kutub, hak makan siapa, hak tok wali, hak ngai duk atas pohonnya, tu wali juga. Tapi tak tinggi. Maka bila tak tinggi, tak sempurna dia. Kalau dia bawa orang pun akan jadi tak sempurna juga. Kena cari warisul Muhammadi, orang hak pegang Muhammad zahir batin dia. Baru dia bawa cara sempurna. Kalau kita gak buat kuih, jadi juga kuih. Tapi lagu mana tak sedap lah mana. Kita bahasa nak makan hak sedap lalu hak sempurna. Jadi kalau makan kalau tak bergula kan sedap tapi lagu tu lah makan sebutir kan. Kalau hak makan hak sedap kan lagu tu. Jadi nak sapa Tuhan dengan cara sedap kau cara tak sedap. Gitu. Pandai-pandailah pilih guru. Cari hak bawa kepada Nabi Muhammad zahir batin kita. Masalah kita tahu tak apa. Ada orang tu siapa tu? Saya tahu jalan ni hak sempurna tapi saya tak mampu. Hang ngaku. Ni jalan tu tak ada, jalan tu korban kat luar ya. Hak penting jalan tu penting. Dok main haji berah. Penat lagu tu. Allahu a'lam. Ada soalan kau? Mai. Ya, dia kata boleh tak kita gabung ke solat sunat tu dalam semaya. Okey. Contoh dia solat hajat, solat taubat dalam semaya. Okey. Pas laginya soalannya seorang ni dia fasik. Tapi satu hari ni dia dipilih di jihad. Lepas tu adakah dia dapat syahid tu? Pahala syahid dapat. Dua soalan tu. Okey. Soalan pertama masalah kita gabung sembahyang. Boleh kalau kita gabung niat semaya hajat, semaya istiqarah bahasa jenis ciumak ke, malah nak semaya banyak-banyak, maya 2 rakaat ya. Tapi nak suruh boleh pahala berlaku, maya taubat, maya syukur, maya berapa, boleh kalau gabung. Gini, ada 10 jenis semaya boleh digabung. Selain daripada 10 jenis semaya ni tak boleh gabung deh. Jangan buat kata bangun semaya berapa 4 rakaat. Hangpa niat dah zuhur dalam tu, asar dalam tu, maghrib. Jangan buat kerja lagu tu dah. Ada semaya tak boleh nak gabung, jangan bijak lagu tu. Ada semaya boleh gabung, macam semaya hajat boleh digabung dengan istiqarah, maya taubat, maya syukur, maya musafir, maya sapa daripada musafir, semaya sunat ihram, semaya sunat tahiyatul masjid. Ada lebih kurang 10 jenis semaya boleh digabung ke di dalam 2 rakaat sahaja. Boleh. Berarti tak semua dah. Dia panggil semaya sunat ghaira maksudah. Boleh kita gabung. Contohnya kita semaya lepas ni. Semaya sunat ba'diyah isya dan semaya sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Taala. Boleh. Boleh dibuat. Kedua soalan orang fasik. Apabila orang fasik maka dia pun nak pergi jihad. Pergi jihad mati syahid. Pas lagu mana dosa dia? Kita harap ia diampunkan oleh Allah Taala. Kecuali ada beberapa benda yang pahala mati syahid tak boleh tolong juga. Antaranya buta dengan orang. Buta dengan orang. Dia Malaysia, dia tipu pitih orang banyak mana dah. Tiba-tiba bunyi Palestin. Hamba tak berat lagu ni. Kalau nak bayar, bahaya juta lagu ni. Pergi mati syahid, insya-Allah lepas lah. Lepas apa lagu tu? Tu telika lagu tu. Gawasan dia, bak lutang, tak lepas. Gilah mati 14 kali syahid pun, orang hutang tetap kena bayar juga. Tetapi selain daripada tu, insya-Allah diampunkan dosa dia. Cuma gini, kita nak mati syahid kena belajar. Jangan pergi kok takut tertipu.
Ramai orang menganggap dia mati syahid, tapi kalau menurut syariat, mati buruh, mati pemberontak, mati berlawan dengan orang Islam, kata mati syahid juga. Jangan-jangan kita takut mati dia bukan mati syahid. Kalau mati syahid, alhamdulillah lah. Takut bukan mati syahid. Lo ni ramai orang duduk bakar semangat orang untuk jihad. Jihad kerana mana pada air tak lepas lagi. Akidah tak erti lagi. Semaya bel tak erti lagi. Banyak cuai kita dengan Tuhan. Tiba-tiba nak cari jalan pitah, mati syahid. Kita takut hok mati syahid tu pun belum tentu mati syahid lagi. Sahabat-sahabat hok mati perang dengan Nabi, Nabi kata masuk neraka lagi. Orang perang dengan Nabi. Tentu betul lah. Perjuangan Nabi tak pernah ada maksud si balik dia. Tentu betul lah perjuangan Nabi. Tapi sahabat kata bagus orang ni. Masya Allah mati syahid. Nabi kata neraka dia. Terkejutkan je. Mati dengan Nabi. Neraka juga. Apa? Dia ada maksud dia. Bukan kerana Tuhan. Dia ambil harta ghanimah curi ke dia. Ya perang-perang boleh harta ghanimah patut kena bagi serah ke Rasulullah. Ya kena kepada satu loket, ya susuk untuk dia. Mati mencuri harta ghanimah. Masuk neraka. Apa apa dia? Tu kena belajar. Mati syahid ni kena belajar. Mati di jalan Allah. Ramai orang nak mati di jalan Allah. Kerana mati beres. Tanggungjawab dia lepas. Anak bini tak cara apa dah. Yang penting dia boleh mati. Tapi jarang orang nak hidup di jalan Allah. Mati di jalan Allah ramai. Kerana orang ramai lah ni nak lepas tanggungjawab dia. Hamba mati beres. Orang ni mikir lagu ni ingat boleh dengan Tuhan ke? Betul kau mikir lagu ni. Tapi orang nak hidup dalam Allah. Nak hidup istiqamah dengan usul Tuhan. Siapa dia nak hidup? 2-3 orang yang kecek bak hidup di jalan Allah. Mati jalan Allah ramai. Buat apa? Shortcut. Ambo ada masalah mati beres. Dia ingat mudah. Hak tu kata kena belajar. Kalau mati betul-betul, insya-Allah diampun dosa kecuali beberapa dosa. Gitulah. Ada soalan ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya pasal majlis ilmu. Majlis ilmu. Adakah majlis ilmu tu adakah bercakap pasal agama sahaja ke ataupun pasal lain? Maksudnya nego ke benda-benda lain lah selain agama. Adakah itu majlis ilmu juga? Soalan. Apakah maksud majlis ilmu? Setiap majlis yang mengajar ilmu yang beri manfaat untuk dunia ataupun akhirat. Itu adalah majlis ilmu. Tetapi majlis ilmu untuk berkait dengan dunia. Misalnya kursus gapo-gapo. Ya, majlis ilmu juga dipanggil. Kitab-kitab ilmu juga dipanggil. Sekalipun bukan kitab agama. Kitab matematik pun dipanggil ilmu manfaat. Ilmu sejarah pun ilmu manfaat. Ilmu goni pun. Ya. Tetapi manfaat akhirat lebih mulia berbanding manfaat untuk dunia. Kedua-duanya dipanggil majlis ilmu. Ya. Nabi kata semanfaat manusia adalah orang yang paling banyak manfaat untuk manusia. Sebaik-baik kamu khairukum man anfa'u. Sebaik-baik kamu orang yang banyak manfaat kepada manusia. Sama ada manfaat itu bangsa akhirat ataupun bangsa dunia. Ya, boleh pahala. Ya, belajar ilmu dunia juga hak manfaat. Ya. Janganlah belajar. Hatta ulama kata ilmu muzik pun, ya, tak ada masalah belajar. Jangan ilmu tu dari sudut diri dia semua manfaat berlaku. Katanya Imam Ghazali, hatta ilmu sihir pun manfaat juga. Untuk kita melawan semula ilmu sihir. Tetapi ada ilmu dipelajari tapi tidak boleh diamalkan. Tetapi semua ilmu tu manfaat belaka dan dipanggil ilmu yang bermanfaat. Cuma manfaat akhirat tentulah lebih berbanding. Dipanggil majlis ilmu? Ya, dipanggil majlis ilmu juga. Kerana kita ini dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia yang baik, akhirat juga yang baik. Salah manusia hanya mencita-cita untuk akhirat saja baik.
Atas muka dunia duduk supaya neraka dalam rumah. Tak apa, akhirat penting kita. Jangan. Apa awak milih lagu tu? Takut akhirat supaya neraka juga Baik kita bersedak-sedak duduk atas muka dunia ni biar tenang supaya syurga dah. Kerana akhirat kita belum tentu lagi. Takut kita duk cita-cita baik duk, takut akhirat berat lagi. Maka tak salah kalau kita dunia hasanah, akhirat pun hasanah. Gitu. Gitulah. Ada soalan ke? Menaling lalu baru tanya soalan. Tak suruh mengajar lagi baru tanya soalan baru menaling dah. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya deh. Kalaulah kita sebagai umat Islam ni tak, kalau kita tak cara pasal Palestin ni, adakah benda tu dosa ke tak dosa? Tak cara kok Palestin. Tak cara pasal isu Palestin ni, isu Palestin dan Syria ni, adakah benda tu dosa ke benda tu tak dosa? Kita sebagai umat Islam ni. Terima kasih Ustaz. Isu Palestin sekarang. Palestin ni lama dah dah. Bukan isu tu baru. Lah ni gini. Isu Palestin itu ada dua. Pertama, isu yang berkait dengan agama. Kedua, isu yang berkait dengan kemanusiaan. Kita tengok kepada Palestin sekarang atas nama agama ke atas nama kemanusiaan. Kalau atas nama kemanusiaan, wajib kepada kita menjaga kebaikan seluruh manusia. Hatta orang kafir pun jangan buat kena ke orang kafir. Orang kafir, orang Buddha, orang Hindu, orang gapo jangan buat kena. Nabi Muhammad tak pernah kata suruh sakiti orang kafir. Bahkan tunjuk akhlak yang baik. Tunjuk perangai yang baik. Hak tu dari sudut kemanusiaan. Nabi Muhammad ajar lagu tu. Kalau kita duduk dalam bah, tengok mokcik Cina duduk caca, kita bangun suruh mokcik tu duduk, boleh pahala. Dia kafir. Dia Nabi Muhammad ajar boleh pahala. Kita tengok anjing jalan, kita ambil makanan bui ke dia. Oh, makanan kau anjing. Ya, kemanusiaan Nabi Muhammad ajar. Lah ni kadang-kadang kita kemanusiaan pun salah dah. Nah, hanya terbatas kepada orang Islam saja buat baik, orang kafir kita kena buat jahat. Ada juga orang mikir lagu tu. Bukan ajaran Nabi Muhammad sama sekali. Bila masa gak nak nampak comel Islam kalau perangai lagu ni. Kumpulan kita saja kita buat baik. Hak tengah tu berat lagi sama-sama Islam balah. Pok kita saja kita jaga. Hak lain jangan. Kalau tolong enggak jadi. Patut lagu tu kau Nabi Muhammad ajar. Nabi Muhammad bawa rahmat ke seluruh alam. Semua batu kayu pun kita kena jaga. Okey, isu Palestin dari sudut kemanusiaan. Semua orang akan sokong Palestin kerana dia dianyai. Semua. Hatta orang kafir pun kita tengok lah ni deh. Atas dasar kemanusiaan dulu. Semua manusia akan rasa simpati kalau bukan anak-anak kita pun siapa-siapa dia orang kafir kalau kena buat kena ke orang kita pun rasa Allah nyanyo dia. Dia duk menangis depan kita. Rasa juga rasa kemanusiaan. Itu juga ajaran Nabi Muhammad. Ya. Bawalah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kesian belahlah. Bawalah sebarlah kasih sayang di atas bumi. Nescaya orang langit akan sayang kepada kamu. Rahmat Tuhan akan turun kepada orang bangsa yang penyayang. Dari sudut kemanusiaan dulu. Dari sudut agama pula, dia seagama dengan kita. Maka wajib kita kena bela dia. Kerana dia satu agama dengan kita. Kalau hukum tak mampu, kalau kita mampu tolong dia, tolonglah. Kalau tak mampu, paling kurang berdoa. Ni berdoa pun malah. Maka antara doanya Nabi Muhammad kata kalau mu nak benar lawan orang kafir, Nabi Muhammad royak. Kalau nak benar lawan orang kafir, jadi ke sembahyang jemaah subuh supaya sembahyang Jumaat. Nabi sebut ya penyelesaian dia. Kalau manusia munajat dengan Tuhan, pakat mari di masjid berdoa dengan Tuhan, nescaya Tuhan akan turun ke rahmat kasih sayang dia. Kita akan benar.
Tapi lo ni lagu mana perangai kita? Tarik kasih sayang Tuhan ko, tarik bala Tuhan lo ni. Tak cerita orang dah. Tak cerita masyarakat. Tengok kita, kehidupan kita. Sari-sari ke mana kita. Tarik rahmat ko, tarik bala Tuhan. Tiba-tiba nak minta doa untuk Palestin. Allah Tuhan kata. Ada satu hadis Nabi kata, malbasuhu haram. Wa ghuziya bil haram. Ada orang berdoa minta tolong dengan Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Tetapi makanan dia makanan haram. Pakaian dia pakaian haram. Hak ni dia haram. Wa anna yustajabu lahu. Lagu mana Tuhan nak perkenal? Muak benda tak kena. La ilaha illallah. Ambo suruh semaya subuh, tak mari semaya subuh. Pas lagu mana kita nak benar? Mikir cara kita sendiri. Nah, cara nak go ni. Elok cara hak Nabi Muhammad tak si praktikal. Fardu ain tak si mari ngaji. Tuhan royak dah, insya-Allah Tuhan akan tolong. Tapi kalau tak dengar, dia tak dengar gak, tak suruh royak lah, berdoa pecah kepala pun. Nabi kata akhir zaman doa-doa tidak mustajab. Nabi kata akhir zaman doa-doa tidak mustajab. Ramai orang dok berdoa tapi tak mustajab. Gapo dia jawapan dia Nabi Muhammad kata? Kerana tak ada amal ma'ruf nahi mungkar. Tak pernah suruh buat baik, tak pernah larang buat jahat. Anak kita tak semaya, tak pernah larang. Anak kita tak mengaji fardu ain, sengih-sengih ya. Anak kita tak tutup aurat, kita suka-suka. Doa untuk Palestin. Nabi Muhammad royak dah, mu doa pun tak mustajab. Bukan salah halik Tuhan, salah halikmu. Maka kita lah ni kena baiki hubungan kita dengan Tuhan. Nah, mudah-mudahan doa pok kita sekalipun tidak mustajab, akak juga dan kita nak baiki diri kita mudah-mudahan dengan kesian belah Tuhan mustajab juga. Nah, jadi isu Palestin ni memang lagu tuduh akhir zaman Nabi Muhammad ayat dah. Perjalanan akhir dunia ini sudah Tuhan tulis dah. Waktu gini berlaku akan timbul Imam Mahdi gini. Memang lagu tuduh. Dia akan bergerak menurut skrip yang sudah ditulis oleh Tuhan dah. Sehingga ke pada akhir zaman orang Islam akan pergi ke Palestin. Ayya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam. Dalam hadis itu sebut orang Islam. Maka ulama syarah mengenai hadis ni. Apa sebut wahai orang Islam? Lah ni orang Malaysia, Indonesia, orang Arab, orang Amerika, orang gapo. Ada suku-suku, ada bangsa-bangsa, ada pasport-pasport. Pada zaman tidak ada pasport dah. Semua orang Islam berkumpul, maka nama so saja. Hei orang Islam. Nabi kata akan berlaku perang kita dengan orang Yahudi. Sehingga ke orang Yahudi kalah teruk. Lari bersembunyi di celah batu-batu. Maka batu pada tu bercakap. Batu kata, hei orang Islam. Ni belakang kamu ada Yahudi. Mari bunuh dia. Orang Islam panggil. Berarti pada masa tu tidak ada perbalahan dah pokok kita. Semua sebut Islam. Ya. Sekalipun demo bangsa gapo dia orang panggil, orang asli, orang gapo pun. Dah orang Islam. Ya. Satu matlamat. Bukan satu maksud. So cara. Maka pada masa tu orang kafir akan dibunuh. Maka larilah orang kafir, orang Yahudi sehingga bersembunyi di bawah satu pokok. Maka apabila sembunyi, pokok tu senyap, tak beritahu Yahudi duduk sebelah belakang. Maka katanya Nabi Muhammad pokok itu adalah pokok gharqa. Gharqa. Nah, pokok gharqa ni syajaratul Yahud, itulah pokok orang Yahudi. Tu nak kata. Perjuangan kita akan benar. Tu hadis Nabi kita. Tapi okey. Syarat hok Nabi sebut. Buat ke persengketaan di antara kita. Jangan duduk baloh, duduk gapo. Baru kemenangan. Tuhan janji dah. Kalau muat syarat aku beri. Kita lah ni supaya kontrak. Jangan mau saing dah. Buat supaya ambo bayar. Suruh biasa bimbang. Tuhan tak tipu kita. Kita kelong dengan Tuhan. Kita lipat Tuhan lah. Jadi tak suruh tanya Tuhan bila. Kenapa? Jangan tanya Tuhan. Tanya diri kita. Bapa aku. Bapa. Tanya gitu. Baru betul. Ada Tuhan tak ada masalah apa dah. Jadi mudah-mudahan doa kita ke sokongan kita itu dikira pahala. Sekalipun tidak memberi kesan pun tak apalah. Sekurang-kurangnya. Siapa yang tidak cakna dengan urusan umat dia, maka dia bukan daripada golongan kami. Itulah. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala tidak uji kita supaya dengan Allah Ta'ala uji orang lain. Lo ni boleh kumpul ramai-ramai sebab tak perang. Boleh makan nasi, boleh pergi maiding, boleh pergi iomo. Cuma perang. Aku nak makan nasi pun kelecak dengan sulu-sulu kelecak. Dengan bulu-bulu berat atas muka. Nak makan mana? Jadi hargailah nikmat hak Tuhan beri, bersyukur banyak-banyak supaya Tuhan tak uji kita lagu tu. Jadi sebagai penutupnya hamba, sebagai wakil madrasah lah, wakil pondok bagai ni, nak menjemputlah muslimin dan muslimat untuk hadir minggu depan juga. Memang jadual kita dah. Ahad malam Senin juga, macam malam ni juga kita ada buat majlis maulid special lah sikit lah, istimewa. Majlis kita panggil nasyid orang lain. Kita panggil orang lain dan kita buat majlis maulid Bani Konturah dengan Al-Quds. Hubungan di antara Bani Konturah, pok kita orang Melayu dengan Al-Quds Palestin. Jadi minggu depan busana bagi orang lelaki, tema dia pakai baju busana orang Melayu. Bukan busana orang lain, orang Melayu kita. Pakai tuk-tuk nenek kita pakai tu. Oh jatelah orang Tino pakai baju molek lah. Nak mungkin pakai baju kembar gantung. Cik Siti wei kembar selok lah mari pondok. Jangan buat kerja lagu tu lah. Kalau orang Tino nak ambil kain batik kalau letak atas kepala mungkin lah. Tapi orang Jatel ni tema kita busana. Jadi kita ada persembahan daripada Al-Haqqani Assemble kau apa dia? Nasyid dia. Lepas tu maulid macam biasa lagu ni, pas kita ada persembahan silap gapo dia minggu depan lah. Jadi hambanya menjemput wajib-wajib, makcik-makcik hadirin dan hadirat untuk meramaikan majlis. Dan kita ada buat semaya hajat solidariti lah untuk Palestin kita sebagai tanda cakna kita. Bukan nak melepaskan batuk di tangga, tapi kita minta doa sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya Tuhan akad ujian dia daripada Palestin tu. Gitulah. Itulah maklumatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان الله عليه والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه لكن حب في السرائر قد علم ديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل من قتلة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله